Okay. Tapi kita nak beritakan pada kadar minimum yang Allah suruh tutup itu. Okay. Muka dan tapak tangan tak perlu tutup. Dan di dalam kitab Ibnu Qayyim di dalam Badaul Fawaid, dia menerangkan berkenaan dengan kes tutup muka ini. Dia kata kerja haji, orang perempuan boleh tutup muka tak masa dia ihram? Tak boleh tutup muka, haram tutup muka. Jadi dia kata dalam keadaan orang kerja haji yang bercampur laki-laki dan perempuan, itu pun perempuan tidak diwajibkan tutup muka. Macam mana pula dengan keadaan biasa? Itu pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim. Jadi jumhur ulama berpendapat muka itu tak perlu tutup. Cuma saya nak sebut di sini, orang nak tutup biar dia itu pilihan dia. Okay. Yang kita nak sebut di sini adalah minimum apa yang Allah Subhanahu Wa Taala minta kita tutup. Okey. Jadi saya nak nasihatkan kepada muslimat, okey. Walaupun mak pak kita jauh apa semua, tapi saya selalu sebut dalam surah Luqman yang Luqman ingatkan pada anaknya, ya bunayya, apa yang dia ingatkan pada anak dia berkenaan dengan tanggungjawab dia pada Allah. Wahai anakku tersayang, dia kata, walaupun jika kamu melakukan amal, dan amal itu, satu amalan itu ada dalam batu yang kecil, dan batu ini ada di langit atau dalam bumi, ya'ti bi Allah, akan dibawa di hadapan Allah. Maknanya mungkin mak bapak tak nampak, tapi Allah akan nampak. Mungkin kawan-kawan kita tak nampak, tapi Allah akan nampak. Jadi kita tunaikan tanggungjawab kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tutup auratnya seperti mana yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu satu, batas aurat. Dan satu lagi yang saya sebut tadi adalah berkenaan dengan telekung. Pilihan, siapa nak pakai telekung pakai. Okey, tapi kalau kita dah tutup aurat dengan sempurna, telekung itu sebenarnya tak perlu. Okey. Kadang-kadang dari satu segi, kadang-kadang dia menyusahkan. Macam saya sebut ni pada remaja, dia nak buat telekung memang susah. Ya, jadi sebenarnya tak perlu pun. Okay. Kalau nak pakai telekung, saya bukan nak bagi rugi orang negatif telekung, no. Tapi maknanya kita ada pilihan, tak mau guna pun tak mau. Okey. Okey. Dan satu lagi, ini berkenaan dengan menjamak solat. Okey. Sikit lagi sebelum kita berhenti. Tuan-tuan dan puan di sini ada kawan di Melbourne apa salah, kita nak bilawat dia orang. Melawat sahabat kita ini, menziarahi sahabat kita ni termasuk dalam syiar agama kan? Ini boleh diharuskan. Diharuskan dalam segala-segala bab dia jadi sunat kita menyambung hubungan kita sesama kita. Okey, kita nak lawat. Bila cuti besok nak lawat kan? Kita boleh khasa solat kita boleh jamak solat kita. Keringanan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Minggu lepas saya sebut berkenaan minggu lepas berkenaan dengan kita musafir di Malaysia. Setengah orang kata, Allah, Malaysia ni nak fasa, nak jamak, senang kan. Tengah rebo raya tu 10 minit sekali jumpa. Nanti rebo raya boleh solat. Rasulullah SAW lebih mudah tengah-tengah padang pasir. Bayanglah di mana pun, tak ada air pun boleh tayamum, mudah ada. Tapi dia masih menunaikan solat bila dia musafir, dia jamak dan dia qasar. Dia jamak dan dia qasar, itu satu. Okay. Dan hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini kontroversi sikit, dengar betul. Okay. Rasulullah jamak solat tanpa berlakunya hujan, sebab kadang-kadang Rasulullah jamak kena hujan. Okay. Hujan lebat, dijamak solat zuhur dan asar, orang tak payah datang masjid dah untuk asar, ada jamak. Tapi satu hari tanpa dia uzur, tanpa hujan, tanpa dia musafir, dia jamak solat. Lalu sahabat tanya, hadis riwayat Muslim, ini untuk meringankan umat. Para ulama zaman dahulu tuan-tuan, dia bincang perkara ini dalam bilik yang tertutup. Di kalangan para ulama membincang. Dan zaman dulu, sebab mereka zaman itu tak timbul sebab mengapa, tapi dilakukan oleh Rasulullah SAW. Okay.
Tapi tuan-tuan dan puan, ini yang menunjukkan Islam ini universal sifatnya. Zaman sekarang berlaku kepada. Contoh yang diberikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitab Fatawi Mu'asirah ini ialah dua contoh ada bagi. Apa dia contoh pertama? Polis trafik. Polis trafik tempat mana, negara mana pun selalu yang sibuk waktu senja, orang balik kerja. Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata berpandukan pada hadis ini, polis trafik tadi sebab dia tugas dia masalah umum, kepentingan umum, dia dibolehkan jamak. Tapi dia boleh khasar tak? Dia tak boleh khasar. Kerana dia bukan musafir. Satu lagi yang dicontoh oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah doktor bedah. Dan sebab doktor bedah dia tak boleh berhenti tengah-tengah. Jom kita berhenti semayang. Kacau. Dalam Islam dibenarkan untuk dia jamak. Contoh-contoh lain, orang sakit di hospital. Saya selalu sebut benda ni. Sebab apa? Kita nak ingatkan bahawa manusia ni kadang-kadang dia selalu solat, tak tinggal. Tapi bila dia sakit, waktu yang sepatutnya dia lebih-lebih lagi ingat pada Allah. Terutama dia sakit yang kena, waktu tu dah dia tinggal solat. Tuan-tuan dan puan, kalau kita ada adik-beradik, mak bapak ataupun siapa, kita sendiri besok, ingatlah Allah bagi keringanan. Kita sakit tengah, kita jamak solat. Dalam hadis ada khusus berkenaan dengan wudu ini. Dijawab solat. Tapi tak boleh kasar. Contoh-contoh lain, okey, yang berkenaan dengan kita. Saya dulu kami mengaji di UK. Kalau UK musim salji, winter, waktu Zuhur dengan Asar memang beda. Dekat sangat. Kalau pergi keluar 2 jam, memang tak sempat. Kuliah mula sebelum Zuhur, habis dah masuk Asar. Itu kuliah. Periksa lagi kejam. Tuan-tuan dan puan, di sini saya tak tahu sebab saya tak belajar di sini. Saya tak tahu. Tapi ada orang yang jumpa saya, perkara yang sama berlaku. Perkara yang sama berlaku. Dan Islam ini tuan-tuan dan puan, kita sebut tadi, tanggungjawab kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam beribadah Allah Subhanahu wa taala telah memberi keringanan dalam beberapa situasi. Dalam beberapa situasi. Sebagian ulama mengatakan bahawa dibahaskan perkara ini kalau orang yang sebab menuntut ilmu itu merupakan satu yang wajib, lalu dibenarkan dalam keadaan-keadaan tertentu paksa untuk orang yang sebegini menjamak solat. Tapi dia tak boleh qasar. Okey. Itu yang kedua. Satu lagi yang ni saya sebut tadi berkenaan dengan main bola semua kan. Okay. Nak sembahyang atas padang dia perlu letak apa-apa tak? Perlu buka kasut. Dalam hadis Nabi yang sahih dibenarkan sembahyang memakai kasut. Memakai kasut. Tuan-tuan dan puan, kami di sini ada sebahagian di sini pun kerap mengikuti kuliah hari Jumaat. Lepas kuliah sembahyang Aisyah dalam dewan kuliah. Ada yang pakai kasut, ada yang tak pakai kasut, ada pakai stokis. Sebab bila dah faham, mudah Islam itu. Itu mudah Islam. Itu satu. Satu lagi, ini sebelum saya tutup, ini lagi kontroversi ya. Babi boleh makan ke tak? Babi boleh? Boleh makan. Nak edit tu edit dulu. Sebab apa tuan-tuan? Orang duk tunggu bola tanggung kan, dia lipat. Kita kena hati-hati lah kan. Satu, babi memang boleh makan. Kita boleh makan dia tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Yang tu kena betul-betul tu. Okay. Sebab di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala bila dia sebut berkenaan dengan benda-benda yang kita tak boleh makan di dalam surah Al-Maidah ayat 3, ayat yang panjang, selepas dia sebut benda-benda yang kita tak boleh makan dan lepas tu dia sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina.
di hujung ayat itu, sebelum di akhir ayat itu dia sebut kalimah-kalimah ini. Faman ittурَّ fi makhmasatin ghayra mutajanibin li itsm fa inna Allaha ghafurur rahim. Apa maksudnya? Sesiapa yang faman ittурَّ fi makhmasatin, sesiapa yang